Okey, kita bawa kepada perkara kedua pada malam ini, insya-Allah berkenaan dengan isu analisis PRK Slim River yang baru berlaku sebelum ini, dan juga apa yang kita boleh jangkakan dalam pilihan raya negeri Sabah setelah saya pergi ke Sabah baru-baru ini. Yang pertama sekali, PRK Slim River ini seperti mana yang kita ketahui bahawa daripada jumlah yang diperolehi oleh pejuang hanya berjaya memperolehi 2,000 lebih undi, sementara Barisan Nasional atau UMNO mendapat lebih 13,000 undi. Padahal kedua-duanya ini adalah parti yang memperjuangkan Melayu, memperjuangkan Melayu Islam. Tetapi nampak gayanya pejuang memang ditinggalkan jauh. Dia bukan lagi pejuang, dia jadi mungkin berenang berenang di tepian. Kenapa dia berada dalam keadaan demikian? Walaupun nama-nama besar seperti Mat Sabu, seperti Anthony Locke, saya rasa Anthony Locke berceramah juga masa tu. Orang-orang seperti saya tengok antaranya Faiz Fazil mungkin turun kot daripada Amanah, Mat Sabu, dan of course daripada pejuang itu sendiri, iaitu Mahathir Mohamad. Kalau kita tengok Mukhris Mahathir, Mazli Malik, mereka-mereka ini antara mereka yang datang pada malam tersebut untuk berceramah, sehingga ke last minute mereka berceramah, tetapi dia tidak memberi impak yang kuat kepada pilihan raya PRK yang berlaku sebelum ini. Malah mereka hanya mendapat lebih kurang 2,000 undi dengan kadar 68-69% pengundi turun. Sedangkan jumlah pengundi yang turun 13,000 itu maksudnya solid daripada pengundi UMNO dan PAS. Maksudnya kalau kita tengok daripada keputusan pilihan raya umum yang lepas, jumlah pengundi yang turun mengundi UMNO dan PAS, mereka tidak berubah, tidak berganjak. Maksudnya daripada tempat tersebut kita nampak bahawa tidak berganjak jumlah pengundi UMNO dan PAS, dan mereka menyokong UMNO dan Barisan Nasional. Satu analisa yang menarik juga, adakah ini menunjukkan bahawa UMNO dan PAS di kawasan tersebut sudah pun bersetuju kepada calon UMNO, di mana PAS seolah-olah telah memberi sokongan kepada calon UMNO dan mereka memberikan undi kepada calon UMNO. Dan ini adalah satu analisa yang menarik. Adakah benda ini juga akan berlaku di seluruh Malaysia dan akan memberi impak dan kesan kepada undi di seluruh Malaysia? To be honest, pada pendapat saya, pandangan saya betul. Seperti mana yang Rafizi katakan tempoh hari, sekiranya UMNO dan PAS itu bergabung, maka kita akan menghadapi kesukaran untuk untuk melawan gabungan di antara mereka ini. Dan juga dia adalah satu petanda bahawa sebenarnya UMNO dan PAS sejak daripada dahulu lagi, daripada segi kepimpinan mereka tidak pernah berubah pun untuk memberi sokongan kepada UMNO. Jadi bermakna dulu hanyalah retorik semata-mata apabila PAS mengatakan UMNO ni sesat, UMNO ni kafir, UMNO ni membawa agenda penjajah dan sebagainya. Itu semua hanyalah retorik-retorik, mainan-mainan, hanyalah untuk menakut-nakutkan orang Melayu supaya terus mengundi mereka. Akhirnya benda itu dah tidak ada lagi dan mereka bergabung dengan orang yang dikatakan kafir. Kalau kata dulu Haji Hadi kata seketul daging babi itu kalau jatuh di dalam kawah, satu kawah makanan yang halal pun, maka seluruh makanan itu jadi haram hanya kerana seketul babi tersebut. Akhirnya yang ketul babi itu sekarang ni mereka terjun sekali ke dalam kawah tersebut. Jadi itu yang berlaku dan kita nampak bahawa sebenarnya permainan ini tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata untuk memastikan bahawa mereka terus berkuasa. Dia tidak lebih daripada itu. So daripada Slim River ini juga, itu daripada analisa UMNO dan PAS, saya boleh katakan bahawa rata-rata di negeri-negeri seperti di mana kuatnya Felda, berkemungkinan UMNO dan PAS ini masih kekal berkuasa. Dan tidak ada masalah dalam hal tersebut. Malah kalau sekiranya PAS membuat undi protes pun tidak memberi apa-apa kesan kepada kawasan di mana kuatnya Felda. Namun begitu, yang menariknya apabila di kawasan di mana kuat PAS ataupun kuat UMNO. Contohnya seperti Terengganu dan juga Kelantan. Dua negeri ini nanti dia akan pelik sikit. Analisa politik dia pelik sikit. Kerana apa? Saya katakan contohnya Terengganu telah awal-awal orang UMNO, daripada pihak UMNO sendiri mengatakan bahawa mereka tidak akan memberi laluan kepada PAS untuk bertanding. Mereka mengatakan bahawa mereka tidak akan memberi laluan kepada PAS untuk bertanding, dan sekiranya terdapat pertembungan di antara PAS dengan UMNO, mereka akan terus untuk mengadakan pertembungan tersebut. Maksudnya mereka tidak akan memberi peluang kepada PAS untuk bertanding di Terengganu. So sebaliknya, Kelantan tidak memberi apa-apa reaksi lagi, tetapi berkemungkinan kalau itu berlaku di Terengganu, sekiranya PAS tidak membuat apa-apa rundingan di Kelantan, ada kemungkinan PAS
di Kelantan juga akan membuat reaksi yang sama. Tetapi dan again, sejak sekian lama, daripada dahulu lagi, Kelantan dan Terengganu ini mempunyai dinamik politik yang berbeza. Walaupun kita kata negeri sebelah-sebelah macam Sabah Sarawak, tetapi dinamik politik mereka berbeza, cara corak pemikiran politik mereka berbeza dan cara pemikiran politik mereka juga berbeza. Jadi itu adalah sesuatu yang menarik untuk kita nak lihat dan untuk kita saksikan dua negeri ini. Namun begitu di negeri jajaran Melayu lain seperti Penang, seperti Kedah, seperti Perlis, Pahang umpamanya, kita dapat nampak bahawa daripada demografi ini kita akan nampak berkemungkinan macam contohnya Pahang akan kekal UMNO, tetapi di Kedah berkemungkinan akan berlaku beberapa pertembungan di beberapa tempat, tetapi di kebanyakan tempat mereka tidak ada masalah. Begitu juga di Perlis tidak ada masalah. Tetapi saya boleh katakan analisa saya yang pada peringkat awal ini seperti negeri seperti Penang, Perak, negeri seperti Selangor dan Kuala Lumpur, wilayah Kuala Lumpur masih lagi akan menjadi milik kepada Pakatan Harapan ataupun pembangkang. Tetapi negeri seperti Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan, itu merupakan satu benda yang sangat menarik dan berkemungkinan dalam analisa awal saya, kalau tidak ada satu usaha gigih dilakukan, akan mungkin jatuh kembali ke tangan UMNO. Itu analisa asal awal saya. Dan benda ini boleh berubah kalau sekiranya ada terdapat usaha-usaha untuk mengubah pada perkara yang seterusnya kepada yang lebih baik. Namun begitu, kita tengok analisa PRK Slim River ini juga menariknya adalah bukan daripada segi UMNO itu. Kalau kita tengok undi UMNO dan undi PAS daripada pilihan raya yang lepas, kalau kita tengok UMNO dalam pilihan raya lepas 8,000, PAS mendapat 4,000. Kalau kita campur 4,000 lebih, campur 8,000 lebih kurang sekarang 13,000. So itu bukanlah suatu uncommon untuk kita lihat bahawa PAS dan UMNO bergabung menjadi satu jumlah yang besar. Tetapi saya tertarik dengan jumlah undi yang didapati oleh pejuang, iaitu hanya 2,000. Bermaksud, sedangkan sebelum ini yang jumlah yang didapati oleh Bersatu adalah lebih kurang 4,000 lebih. So maksudnya jumlah pengundi yang tidak turun mengundi atau tidak pulang adalah sejumlah 2,000 orang yang sebelum ini menyatakan sokongan kepada Pakatan Harapan, sekarang ini tidak mengundi pejuang. Malah tidak mengundi pun untuk turun. Di dalam PRK kali ini saya mendapat maklumat on the ground, walaupun saya tak pergi sebab saya berada di Sabah, bahawa ada di antara jentera amanah yang turun memberi bantuan, tetapi jentera Parti Keadilan langsung tidak ada. Malah yang nampak berkempen hanyalah Saifuddin Nasution dan juga MP Tanjung Malim. Selain daripada itu, tidak ada grassroots daripada Parti Keadilan Rakyat yang turun untuk membuat apa-apa kempen terhadap Parti Pejuang. Jadi itu, bila mereka tidak turun membuat kempen kepada Parti Pejuang, mungkin ada secara individu, tetapi secara gerombolannya itu nampak tidak ada. Seolah-olah mengindikasikan bahawa Parti Keadilan ini kekal berprinsip untuk tidak bersama dengan Mahathir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, daripada situ juga kita nampak bahawa banyak undi dan juga tidak ada kempen. Macam dulu ada kempen balik untuk mengundi, tidak ada. Kempen untuk mengundi itu tidak ada. So, seterusnya membawa kita kepada satu analisis yang menarik, iaitu benar bahawa kata Rafizi sebelum ini, bahawa kemenangan Pakatan Harapan dalam PRU ke-14 bukan kerana Tun Mahathir, bukan kerana Bersatu. Dan analisis itu benar. Kalau kita tengok, betul, pada masa itu berlaku tsunami rakyat. Bukan kerana Tun Mahathir menyertai Pakatan Harapan, tetapi kerana masa itu rakyat benar-benar mahu berubah. Dan alasan yang paling besar menurut Rafizi yang menyebabkan rakyat berubah adalah GST. GST lah sebab sebenar kenapa rakyat mahu berubah. Kenapa rakyat mahu untuk berubah pada waktu itu. GST, kemudian 1MDB, kemudian kes-kes yang lain. Saya nampak kalau sekiranya PRU ke-15 ini tidak ada orang semisal Rafizi yang membongkar kes-kes, mengedepankan kepinjangan Perikatan Nasional yang sewaktu dengannya, kita tidak akan dapat menguasai PRU ke-15. Saya boleh katakan demikian. Kerana apa? Saya seingat pada PRU ke-14 yang sibuk untuk membongkarkan semua kepinjangan GST, kepinjangan 1MDB, kepinjangan Syahrizad Jalil, kan, sehingga beliau kena ditangkap, Bafia dan sebagainya.
adalah Rafizi Ramli dan Tony Puah, tapi Tony Puah ikut belakang je lah. Yang sibuk pada masa itu adalah Rafizi Ramli. Nampak keadaan pada masa itu adalah Rafizi Ramli. Tetapi dalam keadaan sekarang, selain daripada Iswardi Murni yang tak ada apa-apa ni dan orang pun tak kenal, nampak gaya tak ada siapa yang membongkarkan kes-kes yang terkini yang berlaku. Saya ada satu kes sekarang ni yang saya nak bongkarkan, tetapi saya tengah menunggu dokumen, insya-Allah. Dan sekiranya terbongkar kes ini, berkemungkinan dia akan berkait dengan salah seorang menteri yang kira pangkat tinggi jugalah, Menteri Kanan juga sebenarnya, yang saya akan bongkarkan tidak lama lagi. Saya tengah menunggu dokumen-dokumen tersebut untuk diserahkan kepada saya. Tetapi apa yang saya boleh katakan, tidak ada satu figure yang mana prominent untuk kita nak buat kempen. Saya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan bahawa kemungkinan untuk PRU ke-15 berlaku dalam masa terdekat ini adalah kurang. Selagi mana tidak ada daripada UMNO, tidak ada daripada PAS yang benar-benar mahu untuk keluar daripada Perikatan Nasional. Sekarang ini kita kena faham, PAS dan UMNO dalam keadaan mereka sekarang ini sedang enak menikmati gula dan madu. Dan mereka tidak mahu keluar daripada kursi empuk mereka, sama ada jawatan JLC atau jawatan menteri. Jangan harap bahawa apa yang Kuli cakap hari itu, Tengku Razali kata supaya keluar daripada kabinet akan berlaku. Dia tidak akan berlaku dalam masa yang terdekat ini, kerana bagi mereka kalau mereka turun tahta buat pembubaran Dewan Undangan Negeri, pembubaran Parlimen, belum tentu mereka akan menang dalam pilihan raya negeri, pilihan raya umum. Sebab itu dalam keadaan sekarang ini, baik dikekalkan apa yang ada sekarang sehingga habis penggal. Ada yang kata awal tahun ini, ujung tahun ini, awal tahun depan. Bagi saya kebarangkalian itu agak sukar untuk berlaku, kerana nampak macam apa orang kata, mereka dah mula selesa dengan jawatan dan position masing-masing. Kenapa saya berkata demikian? Apabila Zahid Hamidi mengatakan bahawa Perikatan Nasional bukanlah gabungan daripada parti UMNO, tetapi hanya gabungan daripada adun-adun atau ahli parlimen UMNO dan Barisan Nasional, nampaknya tidak ada sambutan daripada UMNO, MPs ini untuk mengiyakan perkara tersebut. Dan bila Kuli mengatakan demikian juga dalam beberapa hari yang lepas, juga tidak ada sambutan. Tak ada MPs yang menyatakan yang perkara yang sama. Bismillah. Dari MPs mengatakan perkara yang sama. Jadi nampak bahawa daripada gabungan ini, kita nampak bahawa tidak ada, kurang sebenarnya daripada segi jumlah mereka-mereka yang hendak keluar daripada parti, hendak menjatuhkan kerajaan Perikatan Nasional ini, wa ima daripada UMNO, apatah lagi daripada PAS. PAS langsung tak berbunyi. Maksudnya apa? Kita boleh mengharapkan bahawa sehingga hujung penggal ini, Muhyiddin akan berkuasa. Sehingga ke hujung penggal, which is another probably 18, 19, 20, 21, so another 2.5 years, 2 tahun lebih lagi, Muhyiddin akan berkuasa dan Muhyiddin akan menjadi Perdana Menteri sehingga pilihan raya yang seterusnya. So kemungkinan untuk berlaku pilihan raya awal ni agak kurang, agak sukar. Bukan kata tak mustahil, agak sukar untuk berlaku. Tapi ada orang kata, bagaimana kalau sekiranya undian terhadap bajet nanti tak ada majoriti dan sebagainya. Majoriti akan ada. 111 itu majoriti. Dia tak perlu 112 pun untuk mengundi bajet. Yang penting adalah majoriti daripada mereka yang hadir. Jadi contohnya hari itu 111 dengan 110. Still majoriti. Walaupun katalah seorang tak hadir, iaitu Maximus Ongkili tak hadir, still dikira sebagai majoriti. Itu tak jadi masalah pun. Tetapi maksudnya mereka akan tetap kekal sehingga ke habis penggal. Dan kemungkinan untuk mereka melompat tu agak sukar, tetapi kemungkinan untuk mereka yang berada dalam Pakatan Harapan yang melompat ataupun yang sekutunya melompat itu ada. Yang tu possibility itu ada. Tak mustahil benda itu untuk berlaku. Balik kepada cerita Slim, PRK Slim tadi, satu lagi yang saya tertarik untuk lihat bahawa kita dapat nampak daripada segi grassroots, Amanah sendiri tidak mempunyai kekuatan untuk nak menarik pengundi-pengundi luar datang. Maksud itu saya kata tadi, daripada jumlah 4,000 lebih undi yang dimenangi oleh dan didapati oleh Bersatu dalam PRU yang lepas, nampaknya kita tak dapat tidak dapat pun 4,000 lebih undi ni. Sekurang-kurangnya kalau pejuang itu mempunyai grassroots dan juga Amanah itu mempunyai grassroots yang kuat, tanpa keadilan berada di situ, kita sekurang-kurangnya mempunyai 4,000 undi. Tapi kenapa tidak ada 4,000 undi? Kita dapat lihat bahawa daripada segi jumlah mereka yang turun itu kurang, dan juga jumlah mereka yang berada di situ pun kurang.
Even dengan kehadiran Mahathir, kehadiran Mukhris tu tidak mampu untuk menarik pengundi untuk menyokong pejuang. Jadi ini membenarkan kata-kata Rafizi bahawa daripada segi kepopuleran dan juga sebab kenapa kita menang dalam PRU bukannya Mahathir. Malah kalau kita tengok Tanjung Piai, daripada menang 500 undi, Pakatan Harapan bersatu kalah 15,000 undi. Kalau kita tengok Semenyih, daripada menang, kita kalah dalam keadaan yang sangat teruk. Pada di Semenyih, tak seteruk Tanjung Piai lah. Tapi teruk di Semenyih. Padahal Semenyih ni kira kawasan bandar. Tanjung Piai tu okey lah, kita kata kawasan luar bandar kan. Tetapi Semenyih dia boleh dikira sebagai kawasan bandar. Itu merupakan satu yang agak pelik lah untuk kita berlaku di kawasan bandar. Semenyih berlaku di, walaupun ada juga kampung lah Semenyih ni kan. Tapi kira pinggir bandar lah, suburban area kan. Tapi kita nampak bahawa daripada segi Semenyih tak mampu. Padahal masa itu kita adalah kerajaan. Rina Harun contohnya, ada masa itu Zuraidah Kamarudin, Katel turun tau. Azmin turun. Kemudian kita ada masa tu Mahathir Mohamad, kita ada Mukhris dan sebagainya. Tapi tak mampu untuk memberi kemenangan di situ. Dan kalau kita tengok ada yang kata 5-0, Salam 6-0. Yang kalah 2 itu adalah daripada bersatu. Satu keadilan kalah di Rantau, itu pun kawasan incumbent lawan Tok Mat. Incumbent maksudnya kawasan itu adalah kawasan di mana BN memang berkuasa dan juga bekas Menteri Besar Negeri Sembilan. Jadi itu kita tak ada masalah. PRK yang lain contohnya Port Dickson menang besar. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi daripada situ kita kata kekuatan sebenarnya itu terletak pada Parti Keadilan, terletak pada Anwar Ibrahim, terletak kepada analisis yang ada pada Rafizi Ramli. Jadi di mana kita datangnya kita kata sebab kemenangan dalam PRU ke-14 itu disebabkan oleh Mahathir Mohamad. Sebenarnya tidak ada. Yang paling penting disebabkan oleh rakyat pada masa itu sudah bosan dan juga terkesan dengan GST, terkesan dengan 2MDB, terkesan untuk melakukan perubahan.